Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman qaribna ilayka ya arhamar rahimin. Ihdina 'allimna ta'widul siratal mustaqim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yusma'. Jadi amma ba'd, kita bertemu sekali lagi pada pertemuan yang ketiga ini insyaAllah, pada halapan yang ketiga ini insyaAllah untuk membicarakan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran serta syubhat berkaitan dengannya. So kita sekarang berada pada halapan yang ketiga, sejarah pengumpulan Al-Quran serta syubhat yang berkaitan dengannya. Jadi pada minggu lepas Alhamdulillah kita telah sentuh sejarah tentang pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan lebih detail, dan kita juga telah lalui dua syubhat yang ditimbulkan oleh golongan orang telis dan sebagainya lah tentang pengumpulan Al-Quran ni, iaitu syubhat berkaitan pertama yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mempertikai pribadi Zaid bin Thabit. Okay. Yang tu pun telah dijawab syubhat tu pada minggu lepas, dan juga syubhat bahawa Ibnu Mas'ud menganggap yang surah An-Nas dan surah Al-Falaq bukan daripada Al-Quran. Laisata minal Quran. An-Nas wal Falaq laisata minal Quran. Dua syubhat ni telah kita sentuh pada minggu lepas. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ni kita akan sentuh lagi 4 atau 5 syubhat insya-Allah. Berdasarkan masa yang ada ni insya-Allah. Suka untuk anda ingatkan balik bahawa macam anda dah sebutkan banyak kali sebelum ni, syubhat dan kritikan, syubhat dan kritikan yang ditujukan kepada Al-Quran Al-Karim ni tidak lari daripada 3 jenis. Tidak lari daripada 3 jenis syubhat. Yang pertama, syubhat berkaitan sumber Al-Quran, masdariyatul Quran, iaitu Al-Quran ni Nabi SAW dapat daripada mana? Adakah sumbernya wahyu ataupun daripada pendeta ataupun Nabi SAW dapat daripada buku-buku agama lain? Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua adalah dari sudut ulama kata at-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf. At-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf. Menimbulkan syak bahawa mushaf yang ada pada zaman kita ni tak sahih. Menimbulkan syak bahawa mushaf yang ada pada zaman kita ni tak sahih. Itu adalah syubhat yang kedua. Yang syubhat ketiga pula adalah tabdilul ma'ani ataupun tahriful ma'ani, iaitu menukar makna Quran ataupun menukar tabdilul ma'ani ataupun tabdilul alfaz ataupun menukar lafaz Al-Quran. So yang ni 3 syubhat ataupun kritikan utama yang biasanya pengkaji ataupun orang tulis dia akan timbulkan terhadap Al-Quran. Jadi syubhat yang kita dah sentuh minggu lepas, 2 syubhat yang ditimbulkan oleh orang tulis yang mereka ambil daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tu, yang tu terkategori dalam isu at-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf. Menimbulkan syak pada kesahihan nisbah mushaf yang ada pada kita pada hari ini, kan? Jadi minggu ni syubhat yang anda akan sentuh ni dalam 4 atau 5 ni pertemuan kita ni, kesemua syubhat ni berlega sekitar at-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf, menimbulkan syak pada mushaf yang ada pada zaman sekarang ni. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang minggu depan, anda akan sentuh syubhat-syubhat berkaitan masdariyatul Quran, tentang daripada mana sumber Nabi SAW dapat Quran ni. Adakah daripada wahyu, seperti mana yang kita orang Islam percaya, ataupun seperti mana orang tulis dakwa Nabi SAW dapat daripada sumber-sumber lain lah. Jadi syubhat berkaitan masdariyatul Quran, berkaitan sumber Quran, itu anda akan sentuh pada minggu depan. Pada minggu ni, pada pertemuan kali ni, anda akan sentuh semua ataupun kebanyakan lah, tak semua, kebanyakan syubhat berkaitan kesahihan pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar atau zaman Sayyidina Uthman. Okay. Jadi sebelum anda mulakan untuk menyebut syubhat-syubhat ni, ada benda yang kita kena sentiasa ingatkan diri kita bila kita membicarakan tentang isu pengumpulan Al-Quran ni. Pertama, macam anda sebutkan juga sebelum ni, proses pengumpulan Al-Quran ni bukan proses rahsia.
dia proses yang dilakukan oleh khalifah, Sayyidina Uthman, khalifah besar, dan diketahui oleh semua umat Islam waktu tu. So dia telah menjadi ijma' sahabat yang wujud waktu tu untuk mengatakan bahawa proses pengumpulan Al-Quran ni adalah perkara yang harus, bahkan apa yang Sayyidina Uthman buat tu betul. Tak ada siapa pun, tak ada seorang pun daripada kalangan sahabat yang ingkar, kan. Jadi antum kena sentiasa ingatkan benda ni. Antum kena sentiasa ingat, bahawa ada ijma' di sebalik pengumpulan Al-Quran ni. Kena sentiasa letakkan dekat minda kita, manhaj ahli sunnah adalah nak menghadapi syubhat-syubhat ni apa? Di belakang sana, di belakang pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Uthman ni ada apa? Ada ijma'. Ijma' as-sahabah, ijma' as-sahabah. Yang ijma' sahabat ni disepakati oleh semua ulama usul fiqh. Disepakati oleh semua ulama usul, kan. Tak ada siapa petikai yang ijma' sahabat ni hujah. Tak ada siapa petikai yang ijma' sahabat ni hujah. Jadi sebelum kita nak sebut syubhat ni, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita, di belakang isu pengumpulan Al-Quran, kita ada ijma' sahabat. Sebab yang ini akan memainkan peranan penting. Di belakang isu pengumpulan Al-Quran, kita ada ijma' sahabat. Dan satu lagi poin yang sangat penting untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian take note, bukan sahaja kita ada ijma', bahkan ijma' kita ni qat'i dalam isu pengumpulan Al-Quran. Ijma' ni qat'i. Okay, so kita ada ijma' dan ijma' yang qat'i dalam isu pengumpulan Al-Quran. Sentiasa kita ingat benda ni. Sebab segala syubhat yang datang selepas ni takkan mampu untuk melawan ijma' qat'i yang ada ni. Apa itu ijma' qat'i yang kita ada? Ijma' qat'i yang kita ada adalah semua sahabat setuju bahawa proses pengumpulan Quran yang Sayyidina Uthman buat ni adalah betul. Itu ijma' qat'i. Sentiasa ingat benda tu. Okay. Baru kita masuk syubhat pertama untuk hari ni. Dan macam anak-anak ulang balik, syubhat hari ni semuanya berlegas kita menimbulkan syak terhadap mushaf yang ada pada hari ni. At-tashkik fi sihhati nisbatil mushaf. Menimbulkan syak pada mushaf yang ada pada hari ini. Jadi syubhat yang pertama adalah kita ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Fadail Al-Quran. Riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam Fadail Al-Quran, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Ibnu Umar berkata, radhiyallahu anhuma, la yaqulanna ahadukum qad akhadhtul Qur'ana kullah. Janganlah seseorang daripada kamu mengatakan bahawa aku telah mengambil atau menghafal Al-Quran ni keseluruhannya. La yaqulanna ahadukum qad akhadhtul Qur'ana kullah wa ma yudrih ma kullahu qad dhahaba minhu Qur'anun katsir walakin liyaqul qad akhadhtu minhu ma zahara minhu. Ibnu Umar kata, janganlah seseorang daripada kamu mengatakan aku telah mengambil atau menghafal Al-Quran ni seluruhnya. Wa ma yudri ma kullah ataupun ma kullu. Mana dia tahu yang dia ambil tu keseluruhan Al-Quran, kan? Mana yang dia tahu apa yang dia ambil tu keseluruhan Al-Quran? Kenapa? Qad zahaba minhu Qur'anun katsir, kerana telah terlepas daripada dia tu banyak Al-Quran. Maka hendaklah dia berkata, walakin liyaqul qad akhadhtu minhu ma zahara minhu. Aku telah mengambil atau menghafal Quran sekadar apa yang tercatat sahaja. Jadi, riwayat daripada Ibnu Umar ni digunakan oleh orang telis. Nama orang telis ni Gilchrist. Gilchrist. G-I-L, so Christ lah, Gilchrist. So Gilchrist ni, Gilchrist quote daripada Ibnu Umar ni, yang riwayat ni ada dalam kitab Fadail Al-Quran oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Gilchrist mengatakan bahawa apa yang Ibnu Umar sebut ni, ini dalil bahawa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar ataupun zaman Sayyidina Uthman, tidak sempurna. Sebab dalam riwayat ini Ibnu Umar kata, zahaba minhu Quran kathir. Banyak Al-Quran ni ataupun majoriti Al-Quran, bukan majoriti lah, banyak daripada Al-Quran telah hilang ataupun terlepas daripada kita. Telah hilang ataupun terlepas. Jadi digunakan hujah ni untuk mengatakan bahawa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan tu tidak lengkap. Tidak lengkap ataupun kalau kita ataupun yang mereka cuba timbulkan adalah proses tu sendiri tidak dipercayai. Proses pengumpulan Al-Quran tu sendiri tidak boleh dipercayai. Sebab apa? Sebab zahir daripada riwayat Ibnu Umar ni banyak lagi ayat Al-Quran yang terlepas.
Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan kalau ada orang awam dengar benda ni, orang awam baca riwayat ni, apa jadi? Orang awam apa yang akan timbul dalam kepala otak mereka? Yang akan timbul adalah, oh, nampaknya banyak lagi Al-Quran yang tak sampai ke kita. Oh, rupanya Al-Quran yang sampai kat kita ni tak sempurna. Betul tak? Kan? Sedangkan riwayat ni diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid, ulama besar Al-Quran dan mujtahid lagi. Bukan saja dalam Al-Quran, dalam banyak bidang, mujtahid. Jadi kita kena sentiasa ingat, okay, sebelum untuk menjawab syubhat ni, kita kena faham. Okay, sebelum anda jawab syubhat ni, kejujuran ulama adalah mereka menukilkan riwayat ni dalam kitab-kitab kita, dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya. Okay? Dalam kitab-kitab tentang ilmu Quran, qiraat, hadis dan sebagainya, ada riwayat-riwayat macam ni. Ini menunjukkan bahawa satu, ulama Islam ni jujur. Kedua, ulama Islam ni bukan buat satu benda rahsia yang mereka konon-konon tak nak orang tahu. Kalau tidak, mestilah mereka tak bawakan riwayat ni pun. Tapi bila Imam Abu Ubaid bawa juga riwayat ni, mesti ada sebab dalam kitab Fadhail Al-Quran. Jadi ulama Islam ni bukan mereka yang takut ataupun ada benda yang nak dirahsiakan. Okay? Mereka bukan takut atau ada benda yang nak dirahsiakan. Sebab tu mereka riwayatkan juga riwayat ni. Jadi untuk menolak syubhat yang ditimbulkan oleh Gilchrist ni kan. Okay? Tengok Gilchrist kata, this is apparent in his speech which states that verily many verses in the Quran have gone missing. This is apparent, maksudnya ini jelas daripada percakapan Ibnu Umar yang menyatakan verily many verses in the Quran have gone missing. Banyak ayat Quran dah hilang. Jadi macam mana kita nak tolak pendapat Gilchrist ni, si orientalis ni? Pertama kita kena faham riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam ni, okay, dan juga diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur. Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam bila sebutkan riwayat ni dalam Fadhail Quran, Imam Abu Bakar sebutkan dalam bab ma rufi'a minal Quran ba'da nuzulihi wa lam yuthbat fil masahif, ataupun wa lam yathbut fil masahif. Lagi tepat wa lam yuthbat lah, wa lam yuthbat fil masahif. Okay, kata Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam, bab pada menyatakan apa yang telah dinasahkan daripada ayat Quran. Bab ma rufi'a minal Quran ba'da nuzulihi, apa yang telah diangkat atau dinasahkan setelah turun ayat tersebut, walam yuthbat fil masahir, dan ayat itu tidak ditetapkan di dalam mushaf-mushaf Sayyidina Uthman. Maka dari bab yang Abu Bakar Al-Qasim bin Salam buat ni, Imam Abu Bakar Al-Qasim bin Salam buat ni, jelas bahawa yang dimaksudkan daripada riwayat Ibnu Umar ni adalah banyak ayat yang telah mansuh. Banyak ayat yang telah mansuh. Okey? Sebab tu Imam Abu Bakar kata bab ma rufi'a minal Quran. Ma rufi' ni maksudnya apa yang telah dinasahkan. Bahkan ulama usul fiqh bila nak takrifkan nasah mereka kata apa? Kan dalam banyak tarifan antaranya ulama usul fiqh kata raf'ul khitab al-mutaqaddim, kan? Raf'u, mengangkat. Kan ulama usul fiqh kata raf'u khitabin mutaqaddim ataupun raf'ul khitab al-mutaqaddim bi al-khitab al-mutaakhir, kan? Jadi dalam takrif nasakh pun ulama guna perkataan rafa', mengangkat. Sebab rafa' kat sini maksud dia nasakh. Sebab tu ulama usul kata takrif nasakh adalah raf'u khitabin mutaqaddim bi khitabin mutaakhir. Okay? So itu bermaksud Imam Abu Bakar nak kata apa yang Ibnu Umar maksudkan kat sini mansuh. Bukan banyak Al-Quran yang dah hilang ni, itu memang kekal Al-Quran, tapi ini ayat-ayat Al-Quran yang dah telah mansuh. Mansuh tilawatan, mansuh dari sudut lafaz sendiri. Dan Imam Suyuti pun dalam Itqan menyatakan bahawa memang riwayat ni dimaksudkan sebagai untuk menyatakan bahawa ini nak isyarat kepada berlaku nasakh. Okay, isyarat kepada berlaku nasakh. Bahkan dalam syarah Sahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar dan juga Badruddin Al-Aini ada riwayat yang mereka riwayatkan bahawa Ibnu Umar sendiri pernah ditanya, okay, pernah ditanya tentang Al-Quran yang ada ni, adakah Al-Quran yang ada zaman beliau tu dah diubah? Ibnu Umar sendiri kata, apa yang ada kat sini, apa yang ada pada Al-Quran ni adalah Al-Quran yang sama dengan apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Tiada perubahan. Okay. Bila Hajjaj mula tuduh bahawa Abdullah bin Zubair dah buat sesuatu terhadap Al-Quran, telah melakukan perubahan pada Al-Quran dan sebagainya, Ibnu Umar defend Abdullah bin Zubair dan Ibnu Umar kata tak, Al-Quran ni terjaga, bahkan tak berlaku perubahan pun. Riwayat ni ada dalam syarah Sahih Bukhari. Maka kalau Ibnu Umar sendiri kata macam tu, Ibnu Umar sendiri kata tak ada berlaku perubahan dalam Al-Quran, okay, Al-Quran ni terjaga,
Macam mana kita nak gabungkan antara dua riwayat ni? Kita gabungkan dengan kita maksudkan bahawa bila Ibn Umar cakap banyak ayat Quran terlepas, itu yang dah mansukh. Dan bila Ibn Umar kata ayat Quran terjaga, maksudnya yang berbaki, yang finalized version, yang macam ada sebut dalam Al-Arda' Al-Akhirah tu, yang tu terjaga, yang tu tak dimasuki oleh apa-apa kepalsuan. Okay? So itu selesai syubhat pertama. Syubhat riwayat Ibn Umar dalam Fadail Quran oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Okay? Syubhat kedua, okay, Gilchrist juga buat, Gilchrist juga buat perangai. Maksudnya Gilchrist ni orang tulis je lah. Dia pun nak cuba tekankan lagi poin yang berlaku, poin yang mengatakan bahawa dekat sana pengumpulan Al-Quran ni tak sempurna. Gilchrist bawakan dua riwayat, okay, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ubay bin Ka'ab, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnad, Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat suratul Ahzab tuqra'u fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam 200 ayatin, falamma kataba Uthmanul masahifa lam yuqaddar minha illa ala ma huwa al-an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu-dulu, okay, sebelum ni atau dulu-dulu, surah Al-Ahzab ni, okay, dibaca pada zaman Nabi SAW dengan panjangnya sebanyak 200 ayat. Setelah Uthman radhiyallahu anhu menulis mushaf-mushaf ni atau menyalin mushaf-mushaf ni, maka tidak berbaki daripada surah Al-Ahzab melainkan apa yang tinggal sekarang. Yang tinggal sekarang ni apa? 73 ayat. Okay, 73 ayat. Daripada benda ni juga disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Okay. Daripada Zir bin Hubaish, okay, Anzir bin Hubaish qala Anzir bin Hubaish annahu qala li Ubay bin Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab kepada Zir bin Hubaish, okey, ka'ayyin ta'uddu surat al-Ahzab. Okey, berapa banyak kamu kira ayat dalam surah Al-Ahzab ni? Okey. Qultu snataini wa sab'ina ayah atau thalatha atau thalathatan wa sab'ina ayah, sama ada 72 atau 73 ayat. Kata Ubay bin Ka'ab, qala in kanat la ta'dilu surat al-Baqarah. In kanat la ta'dilu surat al-Baqarah. Dulu surah Al-Ahzab ni la ta'dil surat al-Baqarah, menandingi ataupun nak sama banyak macam surah Baqarah. Surah Baqarah 200 lebih ayat kan. So Al-Ahzab ni Ubay bin Ka'ab kata dulu 200 lebih ayat. Wa in kunna la naqra'u fiha ayatar rajmi, qultu wa ma ayatul rajm, qala idza zana asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhum al-battah nakala min Allah wallahu azizun hakim. In kunna la naqra', dulu kami ni baca. Okay, dulu kami duk baca ayat ar-rajm. Apa ayat rajam ni? Ayat rajam tu adalah jika berzina dua orang yang syekh kat sini, maksudnya yang dah berkahwin muhsan, maka rejamlah mereka. Okay, nakala min Allah, sebagai satu hukuman daripada Allah. Okay, wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Okay. Dua riwayat daripada Aisyah dan Ubay bin Ka'ab ni, okay, yang ada dalam kitab Musnad Abi Daud At-Tayalisi ni, ditimbulkan oleh Gilchrist. Gilchrist ni cakap, ini menunjukkan bahawa banyak daripada surah Al-Ahzab hilang lagi ayatnya. Hujah yang sama, syubhat yang sama diulang, iaitu banyak ayat daripada Quran ni yang hilang. So kat sini spesifik merujuk kepada surah Al-Ahzab. Jadi dia mendakwa, Gilchrist mendakwa daripada riwayat Aisyah dengan Ubay ni ada ratusan lebih ayat. Kalau sekarang yang sampai pada kita 72 atau 73 ayat surah Al-Ahzab, maka ada 130-150 lebih ayat hilang. Sebab kata Ubay bin Ka'ab, kan, Al-Ahzab ni la ta'dilu surat Al-Baqarah, hampir menyamai surah Al-Baqarah. Jadi apa cerita 150 ayat ni? 130, 140 ayat ni pergi mana? Pergi mana kan? Jadi sebelum kita menjawab syubhat ni, kita kena fahami dulu apa yang Aisyah radhiyallahu anha buat dan apa yang Ubay bin Ka'ab buat ni, apa yang mereka berdua timbulkan ni, okay, radhiyallahu anhuma. Mereka berdua bukan timbulkan nak dari sudut nak mengingkar, betul tak?
Kalau antum semua pernah tengok riwayat-riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perbuatan sahabat dengan macam Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perbuatan Abu Hurairah meriwayatkan beberapa hadis. Hadis yang kononnya hadis yang sabit yang wanita ni bila lalu depan orang solat ni membatalkan solat. Wanita ni kalau lalu depan orang solat membatalkan solat. Kita boleh tengok betapa kerasnya Aisyah kritik Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis tu. Dan juga dalam banyak peristiwa yang lain. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah nak ingkari satu perbuatan atau nak mengkritik, Aisyah ni jenis yang orang kata dalam bahasa orang kira jenis direct lah, cakap terus, tak ada berlapik kan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat ini, Aisyah radhiyallahu anha tak kritik siapa-siapa, tak ingkar apa-apa pun. Aisyah radhiyallahu anha hanya menyatakan fakta sejarah bahawa dulu pada zaman Nabi SAW pernah satu ketika Al-Ahzab ni sebanyak 200 lebih ayat. Cuma adakah Aisyah lepas tu timbulkan apa-apa persoalan atau mengingkari perbuatan Sayyidina Uthman? Tak ada. Kalau kita tengok dekat riwayat itu, Aisyah kata, "Falamma kataba Uthmanul masahif lam yuqaddar minha illa alama wal an." Bila Uthman dah mula menulis mushaf, maka yang berbaki dari Al-Ahzab adalah apa yang ada pada mushaf tu. Aisyah radhiyallahu anha tak kata pun lepas tu apa yang Uthman buat ni salah. Aisyah radhiyallahu anha pun tak kata apa yang Uthman buat ni kena dibetulkan ataupun kena ada orang yang timbulkan persoalan, mari pergi ayat yang lain. Tak ada pun. Aisyah radhiyallahu anha pun tak timbulkan. Kenapa? Agak-agaklah kalau Uthman radhiyallahu anhu kumpul ayat Quran, apa tak cukup ni. Agak-agak Aisyah nak kritik tak ada ingkar tak? Confirm Aisyah akan kritik dan ingkar. Tapi tak dekat sini tak. Aisyah hanya timbulkan persoalan. Aisyah hanya timbulkan persoalan. Sama juga dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, bahkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab ni, Ubay bin Ka'ab siap kata yang dalam ayat-ayat surah Al-Ahzab yang hilang tu, antara ayat-ayat yang hilang, bukan hilang lah, yang dah mansuh. Kan? Kita tak cakap hilang. Kalau kita cakap hilang, kita je orang telir pula. Antara ayat-ayat yang dimansuhkan tu adalah ayat surah Al-Ahzab yang tentang ayat rajam. Idza zana asy-syaikh wa asy-syaikhah farjumuhum al-battah. Kan? Ayat ni, kenapa Ubay bin Ka'ab sebut? Ubay bin Ka'ab sebut, radhiyallahu anhu sebut, nak isyarat bahawa, Ubay bin Ka'ab sebut nak isyarat bahawa 100 lebih ayat yang tak ada tu kesemuanya mansuh. Sebab telah sabit dalam riwayat Bukhari, muttafaqun alaih lagi. Telah sabit dalam riwayat Bukhari, bahkan muttafaqun alaih, bahawa sahabat Nabi SAW mengatakan yang ayat dalam surah Al-Ahzab ni, daripada Umar, sahabat daripada Umar radhiyallahu anhu, ini ada muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Sayyidina Umar mengatakan, laqad khashitu an yatula bin nasi zamanun hatta yaqula qailun ma ajidu ar-rajma fi kitabillah fayadhillu bi tarki fariidatin min faraidillah ala wa inna ar-rajma haqqun idza ahsana ar-rajulu wa qamatil bayyinatu aw kana i'taraf wa qad qara'tuha asy-syaikh wa asy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah rajama Rasulullah SAW wa rajamna ba'dahu. Riwayat ni muttafaqun alaih. Jadi Umar radhiyallahu anhu beritahu kat sini, aku takut nanti akan timbul orang yang timbulkan persoalan, aku tak jumpa ayat rajam. Soalan Sayyidina Umar pun dah tahu dah orang akan timbulkan isu tak jumpa ayat ni dalam Quran kan. Jadi Sayyidina Umar kata, rejam ni memang sabit. Dan saya dululah, kata Sayyidina Umar, saya dulu baca ayat Quran. Idza zana asy-syaikh wa asy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Maka Sayyidina Umar kat sini jelas mengisyaratkan bahawa ayat rejam ni dah mansuh. Sebab Sayyidina Umar kata, aku takut nanti orang bila tak jumpa ayat rejam ni dalam Quran, kata ayat rejam ni tak pernah turun atau tak pernah ada. Ataupun hukum rejam ni tak pernah ada. Kan? Maka ini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar sendiri menyebut ayat rejam tu ayat yang dah mansuh. Sebab tu Sayyidina Umar kata tadi, waqad qara'tuha asy-syaikh wa asy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Dalam riwayat lain kata Sayyidina Umar, faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Kami dulu dah baca ayat ni. Wa aqalnaha, kami dah faham dah ayat ni. Wa wa'ainaha, kami dah hafal dah ayat ni.
Okay, maksudnya ayat tu memang ada sebelum ni tapi telah dimansukhkan. Dalam riwayat lain, bahkan Sayyidina Umar pernah kata dalam riwayat lain, yang ni sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW kena bagi perhatian. Dalam riwayat lain Sayyidina Umar kata, walaula an yaqulu athbata fi kitabillah ma laysa fihi la athbattuha kama unzilat. Ini penting. Riwayat ini sangat penting untuk difahami dengan baik. Okey, ana harap antum semua yang tengah dengar ni boleh faham dengan baik. Sayyidina Umar kata, walaula an yaqulu. Okay, kalaulah kerana aku tak nak orang cakap yang azbata fi kitabillah ma laysa fihi. Umar ni telah menetapkan satu ayat dalam Al-Quran yang tak ada pun dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Sayyidina Umar nak kata, kalaulah tak kerana aku takut nanti orang cakap aku ni telah menetapkan satu ayat dalam Quran yang sebenarnya bukan daripada Quran pun, nescaya aku dah letak ayat tadi tu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana yafarjumuhum al-battah tu dalam mushaf yang ada sekarang. Okay? Cuma Sayyidina Umar takut nanti orang cakap dia dah letak apa yang bukan ayat Quran dalam Quran. Apa kita boleh berdapat daripada riwayat ni? Sebab tu Sayyidina Umar kata la athbattuha kama unzilat. Nescaya aku dah letak ayat ni seperti mana ayat ni turun. Seperti mana ayat ni turun, ayat yang kena rejam muhsan tu, kena rejam orang yang muhsan. Okey. Apa kita faham sini? Kita boleh faham satu benda yang menarik. Satu, Sayyidina Umar nak kata Al-Quran yang ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang telah dikumpulkan tu, itulah Al-Quran yang sempurna. Sebab itulah Sayyidina Umar takut kalau Sayyidina Umar tambah ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana yafarjumuhum al-battah. Sayyidina Umar takut orang akan cakap tu dia dah tambah satu perkara dalam Quran yang bukan daripada Quran. Tu dia telah tambah satu ayat dalam Quran yang bukan ayat Quran pun. Kenapa Sayyidina Umar takut orang cakap macam tu? Sayyidina Umar takut orang cakap macam tu sebab Al-Quran yang memang Sayyidina Abu Bakar kumpul, memang Al-Quran yang dah complete. Kita boleh dapat sini dua benda. Satu, ayat rejam tu confirm mansuh. Bila ayat rejam tu confirm mansuh, apa kita dapat? Mansuh tilawah, bukan mansuh hukum. Mansuh tilawah, bukan mansuh hukum. Jangan jadi geng-geng liberal moden yang kata tak ada rejam pula. Ni mansuh tilawah. Bila kita faham yang dia mansuh tilawah, maka kita boleh guna riwayat ni untuk tafsirkan riwayat Ubay tadi bahawa kenapa Ubay sebut ayat ni dalam bila Ubay tengah cakap konteks ayat-ayat surah Ahzab yang tak ada ni kan. Ini nak menunjuk bahawa apa yang Ubay bin Ka'ab maksudkan daripada banyak ayat surah Ahzab yang tak ada tu adalah ayat-ayat yang dah mansuh. Sebab itulah Ubay bin Ka'ab sebut ayat ni. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana yafarjumuhum al-battah ni. Kan Ubay gunakan ayat ni sebagai contoh. Dan kita jumpa dalam riwayat muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim yang Sayyidina Umar kata ayat ni dah mansuh. Maka ini menunjukkan baki satu lebih ayat tu semuanya mansuh lah. So Ubay bin Ka'ab tinggal bercerita tentang konteks ayat yang dah mansuh. So tak ada isu. So ayat surah Al-Ahzab sekarang 72 atau 73. Sedangkan yang dulu ada sampai 200 lebih, tak ada isu sebab 100 lebih tu mansuh. Buktinya apa? Buktinya Ubay menyebut ayat rejam ni. Dan ayat rejam ni Umar sendiri kata ke atas mimbar dalam riwayat muttafaq alaih dia dah mansuh. Itu satu. Ini riwayat sangat penting kita kena untuk tafsirkan. Kedua, bila Sayyidina Umar kata walaula an yaqulu athbata fi kitabillah ma laysa fi. Kan? Kalaulah tak kerana aku takut orang lain kata yang aku ni telah meletakkan pada Al-Quran apa yang bukan Al-Quran, nescaya perlu letak ayat tu. Ini membuktikan bahawa ayat rejam tadi tu dah tak jadi ayat Quran dah mansuh tilawatan. Dah bukan ayat yang difinalisekan. Maka Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, Al-Quran yang sempurna tak? Al-Quran yang sempurna dan itu diketahui oleh para sahabat. Semua para sahabat tahu. Sebab tu Sayyidina Umar takut. Kenapa Sayyidina Umar takut? Sebab Sayyidina Umar tahu kalau ditambah, sahabat-sahabat lain akan ingkar perbuatan menambah. Sebab sahabat lain akan cakap, ayat rejam ni dah masuk tilawah. Kenapa kau tambah lagi dalam Quran? Nampak tak? Ini menunjukkan bahawa pengumpulan Abu Bakar Siddiq tu dah finalize tak? Dah finalize. Pengumpulan Abu Bakar Siddiq tu dipersetujui oleh para sahabat tak? Dipersetujui oleh para sahabat dan disepakati. Disebabkan ianya disepakati dan dipersetujui, sebab itulah Sayyidina Umar takut untuk tambah ayat tu. Cuma Sayyidina Umar kata, kalau tak kerana takut tu, biasanya aku dah tambah. Kalau orang tanya, kenapa Sayyidina Umar nak tambah? Sebab Sayyidina Umar sendiri dia kata kalau riwayat tu, Sayyidina Umar takut akan datang pada akhir zaman nanti, orang akan cakap, aku tak jumpa hukum rejam ni. Sebab apa? Sebab tak ada dalam Quran. Sedangkan Sayyidina Umar kata, qara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Kami dah baca ayat Quran ni, kami dah faham dah ayat rejam ni, kami dah hafal ayat rejam ni. Okay, antum faham So penting.
So riwayat tadi yang Sayyidina Umar kata sangat penting untuk menafsirkan riwayat Ubay bin Ka'ab. Dan untuk kita tahu bahawa proses pengumpulan yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq tu disepakati oleh semua sahabat. Semua sahabat aware dan disepakati. So itu syubhat kedua. Syubhat kedua selesai. Senang sebenarnya. Kita masuk syubhat ketiga. Syubhat ketiga ni ditimbulkan oleh orang tulis bernama William Graham. Okay, William Graham. William A. Graham. Okay. William Graham ni dia timbulkan isu sebab apa? Dia pergi bawa riwayat dari Ibnu Majah. Okay, riwayat dari Ibnu Majah. Okay, daripada Aisyah. Okay, ni syubhat ketiga ni. Ini syubhat ketiga. Ini semua take note. Maksudnya ni syubhat ketiga dah. Yang Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad nazalat ayatul rajm wa radha'atul kabir 'ashran wa laqad kana fi sahifatin tahta sariri. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tashaghalna bi mautih dakhala dajinun fa akalaha. Dakhala dajinun fa akalaha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, dulu telah turun ayat rajam dan juga ayat waradha'atul kabir 'ashran, memberi kita cakap ibu susuan lah, memberi susunya kepada anak susuan dia 10 kali kenyang sehingga dia boleh jadi anak susuan. Yang nanti anak susuan tu sabit padanya hukum-hukum tertentu lah. Cuma dalam hadis ni mengatakan tentang radha'atul kabir. Cuma seolah hadis ni kata orang tu boleh jadi ibu susuan juga kalau dia menyusukan orang yang dah dewasa. So hadis ni agak kontroversi lah sebab isu menyusukan orang dewasa ni isu yang banyak ditimbulkan oleh liberal zaman sekarang kan. Cuma yang perbahasan hukum tu cerita lain. Perbahasan hukum menyusukan orang dah dewasa tu cerita lain. Sekarang kita nak bahas tentang just ayat ni dari sudut dia sabit ke tak dalam Quran. Okay. Radha'atul kabir 'ashran, maksudnya ibu susuan tu memberi orang yang dewasa tu minum 10 kali susuan sampai kenyang, kemudian dia boleh jadi anak susuan. Okay. Aisyah kata dua ayat ni sebenarnya ada dalam sahifah, dalam cacatan peribadi aku terhadap ayat Quran. Okay. Walaqad kana fi sahifatin tahta sariri. Ada dalam satu sahifah yang bawah katil aku. Tapi bila Rasulullah SAW wafat dan kami semua disibukkan dengan kewafatan Rasulullah SAW, wa tashaghalna bi mautih, kami semua maksudnya para sahabat dan isteri Nabi ni semua disibukkan dengan kewafatan Nabi SAW. Dakhala dajinun fa akalaha, masuk seekor kambing kemudian dimakan sahifah tu. Dimakan sahifah, dimakan catatan yang ada dua ayat tu, ayat rajam dan juga ayat menyusukan orang dewasa 10 kali susuan tu. Jadi Graham highlight daripada riwayat ni benda yang sama bahawa, okay, dia kata kat sini apa? Graham highlights this traditional account to form a perception or suggest the possibility of the text in the Quran having gone through many trials and reduction in the number of verses. Dah berlaku banyak pengurangan dalam bilangan ayat, resulting in an attenuated version of the Quran, yang menatijahkan versi Quran yang ada kat kita ni tak sempurna. Okay. Hadith that narrates how a goat devoured verses of the Quran, okay, digunakan sebagai sumber untuk hujah untuk mengatakan Al-Quran ni dah melalui banyak pengurangan dan ketidaksempurnaan dalam pengumpulannya. Ini apa yang William Graham tu cakap lah. Pertama sekali, syubhat, nak jawab syubhat ni banyak. Nak jawab syubhat ni banyak. Kita ambil jawapan yang paling mudah. Jawapan yang paling mudah, riwayat ini adalah Ibnu Majah, okay. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, okay. Cuma hadis ni apa statusnya? Dhaif. So pertama, kita kalau kita nak mudah jawab syubhat ni, kita cakap syubhat ni dhaif lah, hadis ni dhaif. Hadis Aisyah ni dhaif. Okay. Kata pengkaji Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai, ulama yang masyhur, okay. Wa hadha hadithun la yasih. La yasih. Hadis ni tak sahih. Dan dalam kitab Al-Muqaddimat Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai bahas sampai 5 atau 6 muka surat riwayat-riwayat tentang hadis ni dan buktikan bahawa hadis ni dhaif lah. Kedua, kalau kita terima kesahihannya sekalipun yang ada kambing makan ayat Quran tu, kita kena faham, satu, menyusukan 10 kali dewasa ni, okay, mengikut Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai dan para ulama hadis,
penambahan perkataan dewasa tu syadz atau mungkar lah. Maksudnya dia sebenarnya mengisyaratkan tentang Aisyah sebenarnya radhiyallahu anha mengisyaratkan tentang dulu ada ayat Quran yang turun bahawa kena menyusukan 10 kali kenyang dulu baru jadi anak susuan. Penambahan kena menyusukan orang dewasa tu, penambahan orang dewasa tu radha'atul kabir, penambahan al-kabir orang dewasa tu penambahan mungkar. Sebenarnya Aisyah nak kata dulu ada ayat tentang rejam dan juga ayat tentang penyusuan 10 kali. Okey, menyusukan orang anak susuan tu 10 kali. Okey. Kalau kita terima riwayat Aisyah ni ada kambing makan sekalipun, ini tak menatijahkan apa-apa sebab kita tahu secara pasti ayat rejam tadi dah masuk, kita dah bahas lah, itu settle dah. Sekarang ayat yang 10 kali ni, 10 kali susuan ni pergi mana? Ayat 10 kali susuan ni pergi mana? Itu yang kita nak bahas sebab ayat rejam kita dah settle tadi. Yang ayat rejam ni kita dah buktikan tadi dengan riwayat muttafaq alaih daripada Sayyidina Umar yang dia dah masuk. So ayat 10 kali susuan ni macam mana? Apa cerita dia? Jadi jawapan yang sama ulama bagi. Ayat 10 kali susuan ni pun mansuh juga. Okay, ulama bukan datang daripada poket mereka sendiri. Bukan ulama keluar daripada poket kata ayat ni dah masuk, tak. Tapi ada riwayat daripada Imam Muslim daripada Aisyah sendiri. So Aisyah yang riwayatkan adalah riwayat Ibnu Majah ni tentang 10 kali susuan ni. Adalah Aisyah yang sama, adalah isteri Nabi SAW yang sama yang meriwayatkan hadis lain yang mengatakan ayat tu dah masuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Quran ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Dulu diturunkan dalam Quran 10 kali susuan mengharamkan. Okay, mengharamkan kat sini menjadikan orang tu mahram lah. Maksudnya mahram. Summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian ayat 10 ni 10 kali susuan ni Aisyah kata dengan jelas, ni riwayat Muslim tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian boleh buka Sahih Muslim cari. Dalam riwayat Muslim Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin." Kemudian ayat tu dinasahkan dengan ayat dengan hadis yang kata 5 kali susuan. Okey, dengan 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Quran. Maka Nabi SAW wafat dan ayat-ayat 10 tadi itu masih lagi dibaca oleh sebahagian sahabat. Hunna fima yuqra'u minal Quran. Dalam syarah ni mengatakan wa kana yuqra'u al-ayata atau al-ayatul mansukhatu ala anha minal Quran. Masih lagi dibaca oleh sebahagian sahabat ayat 10 ayat tu, 10 ayat penyusuan tu sebagai Quran. Sebab tu mereka yang sahabat-sahabat ni tak aware dah berlaku nasakh. Sebab Aisyah nak bagi tahu nasakh yang kata 5 kali susuan tu datang terkemudian. Sangat lewat. So ada setengah sahabat tak tahu, mereka masih duk baca ayat yang 10 kali susuan tu. Apa-apa sekalipun Aisyah radhiyallahu anha telah berkata dengan jelas, "Summa nusikhna." Ayat 10 kali susuan tu telah dimasukkan. Maka ayat rejam ataupun ayat 10 kali susuan keduanya telah dimasukkan. Jadi jika riwayat Ibnu Majah bahawa ada kambing yang makan sahifah tu sendiri sahih sekalipun, ianya tak menatijahkan apa-apa. Ianya tidak menatijahkan apa-apa sebab dua ayat yang dikatakan atau didakwa hilang tu sebenarnya dua ayat yang dah mansukh. Bila mansukh jadi isu tak jadi isu. So orang tulis timbulkan isu seolah dua ayat tu bukan ayat yang mansukh yang betul-betul hilang. Aisyah kata ada kambing masuk makan dua ayat tu, dua ayat yang ada dalam lembaran tu. Jadi bila kita dah buktikan kedua ayat tu mansukh, timbul isu lagi, tak timbul isu. Satu dah dibuktikan masuk dengan tadi riwayat Muslim. Aisyah kata summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian ayat rejam dah dimasukkan dengan riwayat Sayyidina Umar muttafaq alaih. So tak ada isu. Syubhat ketiga pun selesai. 547. Okey. Okey. Kita ada syubhat keempat ditimbulkan oleh Gilchrist juga. Orang tulis nama Gilchrist juga. Okey. Gilchrist kata, okey. Gilchrist membawakan riwayat dalam Sunan Tirmizi rasanya. Dalam Muwatta' Imam Malik salah. Okey, Gilchrist menyebutkan riwayat dalam Muwatta' Imam Malik, okey, daripada Maula Aisyah, Abi Yunus Maula Aisyah, an Abi Yunus Maula Aisyah ummul mukminin annahu qala
أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ayat dalam surah Baqarah. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syubhat yang sama yang nak ditimbulkan iaitu pengumpulan Quran ini terlepas beberapa ayat. Okay. Gilchrist nak timbulkan benda yang sama iaitu pengumpulan Quran ini terlepas beberapa ayat. Dalam riwayat ini Aisyah berkata kat maula beliau radhiyallahu anha, okay, Aisyah mengarahkan untuk tulis mushaf, untuk salin Quran atau mushaf. Aisyah kata dekat maula beliau ni, bila dah sampai ayat ni, ayat hafizu ala salawati wa salatil wusta ni, surah Baqarah ni, bila sampai ayat ni azin ni, inform aku. Kalau kau dah sampai ayat ni, inform aku nanti. Maka maula Aisyah ni pun tulis Quran. Sampailah dia jumpa ayat tu, falamma balagtuha adzantuha. Bila aku dah sampai ayat tu, aku pun inform Aisyah radhiyallahu anha. Fa amlat alayya, maka Aisyah pun menyebutkan kepadaku ataupun membacakan kepada aku ayat tu. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr. Okay, ini penambahan dia, salatil asr wa salatil asr. Wa salatil asr ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, buka surah Baqarah, tengok ayat tu tak akan jumpa perkataan wa salatil asr. Tapi dalam riwayat Muwatta Imam Malik ni, Aisyah tambah, okey, wa salatil wusta wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Jadi Gilchrist menggunakan riwayat ini untuk mengatakan bahawa jelas Uthman radhiyallahu anhu, sama ada Uthman tak mengumpul Quran dengan tepat ataupun Uthman radhiyallahu anhu telah pandai-pandai delete apa yang delete ayat Quran ataupun delete perkataan dalam Quran. Sebab Gilchrist mendakwa dalam riwayat Muwatta Imam Malik ni jelas Aisyah kata ada penambahan wasalatil asr. Okay. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr. Salatil asr ni Gilchrist kata Uthman buang, pandai-pandai buang. Sebab Aisyah kata, sebab ini bukti bahawa Aisyah bila bacakan ayat tu, Aisyah kata memang ada wasalatil asr tu. Jadi macam mana kita nak faham riwayat ni? Riwayat ni adalah Muwatta Imam Malik ya. Kan? Kita tengok dia kata kat sini. The existence of the word wasalatil asr in Mushaf Aisyah is regarded as evidence by Gilchrist to prove that there are words omitted from the Quran, which was undertaken under Uthman direction. Okay. Ada perkataan yang omitted. Omitted ni yang dibuanglah atau dipadamkan. Those words are missing in the present Quran. In fact, he asserts that the Quran that is available now was not arranged by God or was not arranged by God or codified by Muhammad. Tidak disusun oleh Tuhan ataupun difinalisekan oleh Nabi Muhammad SAW. In fact, it was determined by a young man named Zaid who worked directly under Uthman's own direction. Bahkan ini ditentukan oleh Zaid bin Sabit lah. Seolah Gilchrist nak kata Zaid bin Sabit dengan Uthman lah yang memandai-mandai membuang perkataan wasalatil asr. Okay. Itulah hujah si Gilchrist ni, orientalis. Jadi syubhat ni macam mana kita nak jawab? Pertama, kita kena faham fenomena penambahan perkataan. Penambahan perkataan dalam Al-Quran ataupun kita boleh cakap penghilangan perkataan Al-Quran ni banyak muncul dalam ayat-ayat lain. Okay. Ulama' bagi contoh, antaranya dalam riwayat Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan ayat Quran yang masyhurnya, antara ayat Al-Quran yang kita selalu dengar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ayat masyhur. Ada penambahan wala yubali dalam mushaf ataupun pencatatan Asma bin Zaid radhiyallahu anha. Ada penambahan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a wala yubali innahu huwal ghafurur rahim. Jadi ada perkataan wala yubali. So fenomena ada didakwa penambahan perkataan atau penggunaan perkataan berlaku dalam banyak riwayat lain. Kalau riwayat tadi hafizu ala salawati wa salatil wusta tu ada wa salatil asr, penambahan tu. Kemudian didakwa ada penambahan pada ayat tadi tu. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
wala yubali, ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wala yubali. Ada penambahan dekat situ. Dalam riwayat yang Tabrani riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tambah insya'a. Okey. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a insya'. Ada perkataan insya', sekiranya Allah kehendaki. Kesemua penambahan-penambahan ni wala yubali, kemudian insya', kemudian penambahan tadi wasalatil asr. Apa cerita tentang penambahan-penambahan ni? Jadi, penambahan-penambahan ni sebenarnya kata para ulama, jelas dia tak lari daripada dua keadaan. Dua penambahan-penambahan ni tak lari daripada dua keadaan. Pertama, dia adalah dakwaan sebagian ulama, dia adalah qiraah tafsiriyah. Okey, tafsiriyah ni maksudnya penambahan yang ditambahkan oleh para sahabat sendiri setakat apa yang mereka faham untuk membantu mereka faham konteks ayat tu. So, perkataan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a insya'a. Okey, ditambahkan oleh Ibn Mas'ud insya'a. Ditambah oleh Asma bin Zaid wala yubali. Dalam ayat tadi wasalatil wusta wasalatil asr. Okey. Penambahan Aisyah wasalatil asr itu penambahan sendiri untuk mengatakan bahawa bila sahabat-sahabat ni membaca catatan peribadi mereka, buatkan mereka faham konteks ayat tu. Seolah kita cakap macam ni lah, kita tulis ayat Quran, kemudian kita letak nota dalam ayat Quran tu, tapi nota tu kita insert sekali. Sahabat ni bila buat nota, sahabat insert sekali point tu. Sebenarnya wasalatil asr tu bukan ayat Quran, tapi Aisyah sengaja tambahkan tengah-tengah ayat tu sebagai macam kita cakap letak dalam bracket penambahan dengan maksud tafsir atau nak memudahkan. Supaya bila Aisyah sendiri baca ayat tu nanti dia tahu, oh ayat ni maksudnya sekian. So penambahan tu ditambah ke atas dasar untuk lebih memudahkan kefahaman ayat tu dalam konteks ayat tu. Ini pandangan pertama di kalangan ulama lah, so dipanggil qiraah tafsiriyah. Pandangan kedua, dan pandangan ni lebih kuat lah bagi anak, wallahu ta'ala a'lam, bukan bagi ulama lah, anak pun bukan siapa kan. Jadi para ulama kata yang dia lagi kuat. Kata Syekh Abdullah Yusuf Al-Judai lah, Syekh Abdullah Yusuf Al-Judai ni terkenal dengan kitab ni, Muqaddimah Al-Asas fi Ilmul Quran ni. Kata beliau, wasalatil asr, penambahan yang ada dalam riwayat Aisyah tu, itu bukan qiraah tafsiriyah, tapi itu memang ayat Quran pada asalnya tapi dah mansukh. Ini dibuktikan oleh riwayat dalam Musnad Ahmad juga daripada Bara' Anil Bara' bin Azib. Okay? Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala nazalat hadhihi al-ayah hafizu 'ala as-salawati wa salatil 'asr faqara'naha ma syaa Allah thumma nasakhaha Allah. فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Dalam riwayat Musnad Ahmad ni yang dinisbahkan kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, jelas Al-Bara' kata dulu turun ayat hafizu ala salawati wa salatil asr, ada perkataan wa salatil asr. Kemudian apa Al-Bara' kata? Faqara'naha, kami pun baca ayat tu. Masya-Allah. Maksudnya apa? Kami pun baca ayat tu dengan kadar masa yang tertentu. Faqara'na masya-Allah ni, kami pun baca ayat tu dengan kadar masa tertentu yang Allah takdirkan. Summa nasakhaha Allah, kemudian Allah menasahkan ayat. Recorded by Ahmad. Maksudnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Maka atas pendapat kedua, yang pendapat ni lagi kuat, ayat hafizu 'ala salawati was salatil wusta was salatil asr yang Aisyah tambah tu, yang Aisyah kata dekat maula beliau Ibnu Yunus, Abi Yunus untuk tambah tu, sebenarnya Aisyah suruh tambah sebab Aisyah tahu itu ayat yang sebelum ni dah dimasukkan. Jadi mungkin Aisyah suruh tulis juga atas dasar ianya memudahkan lagi kefahaman lah. Ianya untuk memudahkan lagi kefahaman maka dikekalkan. Dan kita kena faham yang Aisyah buat ni, ini kat mana? Ini dekat mushaf peribadi, bukan mushaf yang ada pada Sayyidina Osman. Dalam mushaf peribadi sahabat, tak heranlah mereka mungkin akan edit tambah sikit setengah perkara sebab ini untuk bacaan peribadi. Mushaf peribadi para sahabat, mereka tak guna untuk sebarkan kepada orang ramai. Jadi bila ada tambahan ayat-ayat macam ni ataupun tambahan perkara ataupun pengekalan ayat yang dah memang mansukh ataupun perkataan yang dah memang mansukh, itu tak heran sebab sahabat memang dah aware itu mansukh, cuma mereka mungkin kekalkan atas dasar untuk selagi senang faham ayat tu. Dan kita kena faham tujuan pengekalan tu untuk apa? Untuk bacaan peribadi, bukan untuk bacaan ramai.
Jadi bila Aisyah kata dekat orang suruhan beliau tu ataupun maula beliau tu untuk kata bila sampai ayat ni beritahu aku, kemudian Aisyah tambah wasalatil asr. Aisyah tahu pertama ini untuk bacaan peribadi. Okay? Orang lain tak akan terkeliru sebab ini untuk bacaan peribadi. Kedua, adakah Aisyah sendiri akan terkeliru? Aisyah tak keliru sebab Aisyah sendiri tu ayat tu dah mansuh. Okay? Kalau orang tanya, kalau dah tahu ayat tu mansuh, kenapa Aisyah sendiri masih nak kekalkan perkataan wasalatil asr tu? Sebab Aisyah nak guna tu untuk lagi mudah faham ayat tu ataupun nak mengingatkan tentang tafsir ayat tu. Sebab maksud ayat tu, jagalah solat-solat kamu dan solat pertengahan wasalatil wusta, hafizu ala salawati wassalatil wusta tu. As-salah al-wusta tu, solat pertengahan tu tafsiran dia apa kalau kita tengok para ulama tafsir? Solat asar lah. So, tafsiran para ulama solat asar tu memang based on that riwayat yang dah masuk tu. Wassalatil wusta wassalatil asar. So, mungkin Aisyah tambah wassalatil asar untuk mengingatkan bahawa tafsiran solat pertengahan tu apa adalah solat asar. Okay, jagalah solat-solat kamu dan solat pertengahan. Orang tanya, solat pertengahan tu apa? Solat pertengahan tu solat asar. So, Aisyah sengaja kekalkan supaya nak memudahkan untuk beliau faham ataupun beliau ingat bahawa maksud as-salah al-wusta adalah ayat tu adalah salat asar. So ingat tadi tu. Satu, untuk catatan peribadi. Kedua, tak dikelirukan oleh orang ramai sebab catatan peribadi kan. Aisyah sendiri aware ayat tu dah mansuh. Seperti mana dalam riwayat Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Ahmad tadi kata ayat tu summa nasakhaha Allah dah masuk ke ayat tu. Yang ketiga, Aisyah sengaja kekalkan atas dasar untuk memudahkan faham lagi konteks ayat tu. Bahawa as-salatul wusta adalah ayat tu yang dimaksudkan daripada as-salatul wusta adalah salat asar. So hari ni insya-Allah kita berpada dengan 4 syubhat ni. Pada minggu depan kita akan masuk syubhat tentang masdariyatu al-wahyi. Isu masdaratul wahyi. Daripada mana Nabi SAW mendapat sumber wahyu ni? Adakah seperti mana yang ada orientalis yang Nabi dapat daripada SAW dapat daripada Kristian ke Yahudi ke ataupun Nabi SAW dapat direct daripada Allah. Ini wahyu seperti mana yang kita orang Islam beriman lah. Kita nak buktikan yang pahaman kita yang orang Islam beriman bahawa Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah ni terbukti dengan bukti-bukti yang sangat kukuh. Dan kita akan menjawab syubhat-syubhat berkaitan yang mengatakan Nabi SAW mendapat Quran ni daripada sumber-sumber luar, sumber-sumber lain. Jadi Alhamdulillah hari ini kita sempat sentuh 4 syubhat penting dan ana harap siapa yang dengar tu boleh ambil catatan nota dan boleh faham lah. Kalau ana cakap laju sangat ana minta maaf sebab ana jaga masa. So ana cakap laju lah. Kalau tak berapa clear boleh ulang balik dengar. So kita dah sentuh 4 syubhat utama. Ya, bukan syubhat utama kan, 4 syubhat. 4 syubhat. Yang syubhat ni macam ana cakap tadi dia berbalik pada isu menimbulkan syak pada pengumpulan Quran yang dibuatkan oleh Sayyidina Uthman atau Sayyidina Abu Bakar tu lengkap. Menimbulkan syak bahawa mushaf yang dikumpul oleh Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Uthman tu lengkap. Kalau antum semua perasan, semua syubhat tadi 4 yang kita sentuh tu berlegas kita at-tashkik fi sihhati nisbati jam'il mushaf ataupun fi sihhati nisbatil mushaf. Okay? Jadi sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.